Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita sentiasa dalam redha dan rahmat Allah hendaknya. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi Jumaat yang mulia ini, penghulu segala hari, kita dapat berkumpul di dalam satu majlis ceramah Ma'al Hijrah 1443 yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya dengan kerjasama focal person, pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta Putrajaya, PIBKS serta Pertubuhan Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah iaitu PEKDIS. Bolehlah saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Karul Anwar bin Arsid selaku focal person Wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga YDP PIBG SMK Putrajaya Presin 11-1. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, marilah kita sama-sama saksikan VT Ma'al Hijrah 1 Muharram. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk kepaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Hijrah itu perlukan pengorbanan. Hijrah itu perlukan perjuangan. Hijrah itu adalah persaudaraan dan hijrah itu membentuk perpaduan. Maka itu adalah perlu untuk kita bersama-sama berganding bahu dalam mempertingkatkan matlamat kita di dalam pendidikan anak-anak bangsa. Baik, hari ini saya berasa sangat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan insan hebat, iaitu tidak lain dan tidak bukan tetamu kita Ustaz Muhammad Rozi yang tidak asing lagi di kaca TV. Beliau merupakan seorang penceramah selebriti TV terkenal di dalam program-program TV seperti Tanyalah Ustaz di TV9 dan TV3, Salam Baitullah, RTM, Jakim, TV1, TV Al-Hijrah dan pelbagai slot yang lain. Beliau juga merupakan seorang pendakwah bebas. Selamat datang dan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami bagi menyampaikan ilmu pada pagi ini yang bertajuk COVID-19 menuntut penghijrahan ibu bapa dalam mendepani pendidikan anak-anak. Mungkin para penonton tertanya-tanya, apakah sebenarnya focal person
Dan siapakah focal person ini? Focal person adalah merupakan lantikan baru dari Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah inisiatif #62 pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta dalam pendidikan. Fokus utama inisiatif ini adalah mengenal pasti kelebihan pelbagai pihak yang berbeza dalam menyampaikan pendidikan berkualiti, peningkatan akses, pendidikan berfokus dan melaksanakan transformasi sistem sekolah secara menyeluruh. Oleh itu, kemenjadian murid seperti yang telah digariskan melalui 6 aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 akan direalisasikan dengan kerjasama pintar serta komitmen pihak berkepentingan sebagai rakan strategik. Siapakah dia rakan strategik? Ia adalah terdiri daripada komuniti dan juga pihak swasta. Antara komuniti yang boleh terlibat secara langsung dengan kemenjadian murid kita di sekolah adalah persatuan penduduk setempat, NGO dan juga surau serta masjid. Kita boleh buat program kerjasama dengan komuniti-komuniti ini dalam pelbagai perkara, antaranya program berbentuk keagamaan, sahsiah dan sebagainya. Manakala kerjasama dengan pihak swasta pula, dari sudut kepakaran, keuangan seperti peguam, pilot, doktor, bank, syarikat maupun agensi awam yang lain, mereka boleh menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan kerjaya yang sedia ada di dalam pasaran sekarang ini. Bertitik tolak daripada tahun 2013 dahulu, kami digelar jurulatih utama sarana ibu bapa dan sarana sekolah bagi semua PIBG sekolah. Sarana ibu bapa adalah terdiri daripada 4 elemen utama, iaitu sediakan ibu bapa perlu menyediakan ruang yang sesuai untuk anak-anak belajar. Yang kedua, komunikasi yang berkesan kepada anak-anak. Maksudnya, ibu bapa perlulah sentiasa bersama-sama bertanya tentang keadaan anak-anak, bertanya tentang mentaliti anak-anak, bertanya tentang jiwa anak-anak supaya mereka lebih rasa secure. Yang ketiga adalah interaksi. Kita kena sentiasa berinteraksi dengan anak-anak kita supaya anak-anak kita akan berasa mereka disayangi, diberi perhatian. Dan yang keempat, sokongan terhadap kemenjadian murid. Di dalam sokongan terhadap kemenjadian murid, kebiasaannya kita akan melihat ilmu itu sebagai ukuran kepada ilmu itu adalah mengikut tahap pencapaian mereka di dalam akademik. Tidak. Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 6 aspirasi murid yang perlu ada pada setiap pelajar dan setiap daripada kita adalah, yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan ini sangat luas. Bukan semata-mata pendidikan ABC 1, 2, 3, tetapi pengetahuan yang lebih luas. Pengetahuan dalam bidang sains, pengetahuan dalam bidang agama, pengetahuan dalam bidang kehidupan. Kemudian yang kedua adalah kemahiran berfikir. Anak-anak kita perlu untuk kita tanamkan satu sifat kemahiran berfikir. Connection antara satu subjek dengan satu subjek yang lain. Yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Yang pertama sekali, anak-anak perlu memimpin diri mereka sendiri. Kita perlu untuk support mereka, sokong mereka dalam kemahiran memimpin diri mereka terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, kemahiran dui bahasa. Kita boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Yang kelima, ini adalah sangat penting, etika dan kerohanian. Adab terhadap pelajar-pelajar, terhadap guru, adab terhadap ibu bapa, adab terhadap orang yang lebih tua dan orang yang lebih berilmu. Dan melalui adab inilah maka wujudlah satu keharmonian dalam masyarakat. Dan yang keenam adalah identiti nasional. Walau di mana sekalipun anak-anak kita berada,
baik berada di USA, di luar negara dan sebagainya, mereka akan membawa satu identiti nasional yang sangat baik. Perkara yang kedua adalah sarana sekolah. Sarana sekolah ini pula adalah terdiri daripada 6 elemen utama. Iaitu yang pertama, iklim sekolah. Tentang prasarana sekolah, keadaan sosial sekolah, keadaan emosi anak-anak murid semasa mereka berada di sekolah dan akademik. Perkara yang kedua adalah komunikasi yang berkesan. Di mana sarana sekolah ini kita tumpukan lebih kepada PIBG sekolah dan ibu bapa yang akan sentiasa bersama dengan sekolah. Komunikasi yang berkesan. Ibu bapa perlu wujudkan satu komunikasi yang berkesan bersama dengan PIBG, bersama dengan sekolah supaya tidak berlaku kesilapan dan kesalahfahaman. Perkara yang ketiga, elemen yang ketiga dalam sarana sekolah adalah sokongan terhadap kejayaan murid. Kita semua perlu sentiasa menyokong, pihak sekolah menyokong kejayaan murid. Ibu bapa perlu menyokong kejayaan murid. Begitu juga dengan komuniti dan juga pihak swasta. Dan yang keempat dalam elemen sarana sekolah adalah tanggungjawab bersama. Ini adalah tanggungjawab bersama kita. Tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab komuniti, tanggungjawab swasta untuk bersama-sama. Kerana akhirnya kejayaan anak-anak ini akan diambil oleh pihak swasta sebagai staf mereka, sebagai kepitangan mereka yang mempunyai nilai yang baik. Dan yang kelima, kerjasama dengan komuniti. Kerjasama dengan komuniti, antara sekolah dengan komuniti, PIBG dengan komuniti dan sebagainya. Dan yang keenam, kumpulan sokongan ibu bapa. Yang ini saya kira kebanyakan sekolah telah wujudkan kumpulan sokongan ibu bapa di peringkat sekolah. Kemudian pada tahun 2016, ianya dijenamakan semula kepada Kumpulan Penggerak Ibu Bapa dan Komuniti Kebangsaan, KPI-BKK, di mana matlamat pelantikan ini tetap sama, iaitu bagi menyampaikan maklumat tentang PPPM dalam anjakan ke-9, iaitu pelibatan ibu bapa dan komuniti serta swasta terhadap pendidikan anak-anak. Itulah serba sedikit tentang focal person dan saya tidak keseorangan dalam mengendalikan majlis pada hari ini. Saya ditemani oleh Ustazah Nur Salisa binti Ali, penolong pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Silakan Ustazah.